Yang sahih di berita RTM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 31 Mei, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Ibu bapa punca anak dijangkiti COVID-19 boleh disiasat. Semua negeri di Malaysia dipercayai telah berlaku penularan satu varian jenis VOC. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kerajaan akan mengaktifkan projek perintis truk bergerak vaksinasi ke lokasi terpilih di ibu negara. Kemudahan tersebut antaranya akan menumpukan kawasan projek perumahan rakyat PPR dan tapak pembinaan yang dibenarkan beroperasi semasa sekatan pergerakan penuh bermula esok. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, inisiatif tersebut merupakan kerjasama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan. Buat masa ini, Kementerian Wilayah Persekutuan mensasarkan 30 truk mobil untuk melaksanakan mobile vaccination. Kita, saya difahamkan, boleh melaksanakan dalam 100 lebih vaksinasi satu hari. Tambahnya, kerajaan akan memutuskan kemudian sama ada program truk vaksin bergerak tersebut akan diperluas kepada skala yang lebih besar. Beliau menyatakannya pada sidang media Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 yang diadakan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, Khairi berkata tahap kesedaran rakyat bagi mendapatkan vaksin melalui PICK meningkat 50%. Perkara itu antara lain susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 ketika ini. 12.11 juta individu telah mendaftar melalui PICK dengan 1.9 juta daripadanya telah divaksinasi. Setakat ini 2.9 juta dos vaksin telah diberi dos pertama dan 1.1 juta telah selesai menerima dos kedua. Kesedaran rakyat untuk mendapatkan vaksin bagi perlindungan untuk mereka sudah pun menjadi satu perkara yang sangat mendesak, dan kita akan meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin disebabkan kerisauan daripada orang ramai untuk menerima vaksin. Jadi ini adalah satu perkara yang menyebabkan saya dan Menteri Kesihatan telah bermesyuarat tadi bersama dengan semua CITF negeri untuk kita percepatkan proses pemberian vaksin. Sehingga semalam, pendaftaran bagi fasa 2 PICK terus melonjak dengan 3.8 juta orang. Manakala kadar vaksinasi di seluruh negara mencecah 100,000 dos sehari. Pihaknya menyasarkan kadar suntikan 150,000 sehari menjelang atau sebelum akhir Jun ini. Berikut data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 dan jumlah pendaftaran vaksin di seluruh negara. Saksikan. Ibu bapa boleh berdepan pendakwaan sekiranya didapati cuai dan mendedahkan anak-anak berusia 18 tahun ke bawah kepada COVID-19. Ini termasuk membawa mereka ke kawasan berisiko dan sesak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan kertas siasatan boleh dibuka atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelasnya sehingga kini 82,341 kes melibatkan kanak-kanak
anak dengan kategori paling tinggi berusia antara 13 hingga 17 tahun sebanyak 27,402 kes. Jadi nasihat-nasihat telah kita berikan. Di bawah Akta 342 kita tidak ada clause ataupun perkara yang boleh memberi compound pada ibu bapa yang membawa anak ke tempat-tempat sesak ataupun berada di tempat yang boleh menular COVID-19, tetapi dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN yang telah pun diwatakan, ibu bapa yang engkar ataupun masih lagi mendedahkan kes-kes ni kepada wabak COVID-19 kepada golongan yang berisiko tinggi, kita boleh buka kertas kesihatan untuk diadili. Menurutnya, pesakit di bawah 18 tahun yang dijangkiti COVID-19 berada dalam kategori 1, 2 dan 3 serta tiada yang dikesan memerlukan unit rawatan rapi ICU. Penggunaan pelitup muka secara berganda terbukti berkesan dan selamat semasa pandemik COVID-19. Pakar Teknikal 3 Jabatan Konsulasi Penyelidikan dan Pembangunan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Badrin Osman berkata, ini berdasarkan ujian keberkesanan alat pelindungan pernafasan beserta bukti saintifik. Ujian tersebut dijalankan di Makmal Das Mask Laboratory DML milik NIOSH. Kita dapati bahawa so far dia punya penetration dia ataupun efisiensi dia punya tapis partikel tersebut akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon dioksida. Kan kita bernafas, kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. So kita dapat buktikan bahawa sebenarnya karbon dioksida tu boleh keluar, okay, dengan double masking tersebut. Badrin menegaskan ada beberapa cara penggunaan pelitup muka berganda dan ia bergantung kepada keselesaan individu. Situasi semasa COVID-19 dalam negara. Laporan kes jangkitan baharu dan kes kematian berkurangan berbanding semalam. 6,824 kes positif hari ini, kurang 175 berbanding semalam. Manakala 67 kematian hari ini, kurang 11 berbanding semalam. Kes sembuh pula terus mencatat kenaikan dengan 5,251 berbanding 5,121 semalam. Bagaimanapun, 25 kluster baharu yang dikesan adalah yang tertinggi dalam tempoh 24 jam. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. ...119 kes COVID-19 yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai varian yang membimbangkan VOC dan varian mempunyai kepentingan VOI telah dikesan di negara ini sehingga hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan medianya memaklumkan 104 kes ialah VOC, bakinya pula ialah VOI. Menurut beliau, hasil surveillance genomik yang dijalankan secara berterusan terhadap sampel mendapati 14 kes ialah jangkitan import dari luar negara, manakala 105 kes lagi ialah jangkitan dalam negara. 89 daripada varian yang membimbangkan VOC merupakan varian B1351 dari Afrika Selatan, membabitkan kesemua kes jangkitan dalam negara. 9 kes ialah varian B117 dari United Kingdom, manakala 6 kes lagi ialah varian B1617 dari India, membabitkan kesemuanya jangkitan import. Tan Sri Dr. Nur Hisham menambah 15 varian mempunyai kepentingan VOI, terdiri daripada 12 kes varian P3 dari Filipina dengan kesemua kes jangkitan dalam negara di Sarawak. Manakala 3 lagi kes VOI ialah varian B1525 dari Nigeria, membabitkan kesemua kes jangkitan import.
Menurut beliau lagi, berdasarkan data bahawa virus COVID-19 jenis VOC telah dikesan di setiap negeri dalam negara ini, terutamanya bagi varian B1351. Justru Kementerian Kesihatan percaya sudah berlaku penularan lebih meluas dalam komuniti bagi sekurang-kurangnya satu jenis VOC di semua negeri. Mampu melaksanakan operasi secara skala besar dengan kapasiti mencapai 8,000 penerima vaksin sehari bermula 7 Jun ini. Itu keupayaan Pusat Pemberian Vaksin PPV di Pusat Pameran Dagangan Antarabangsa Malaysia MITEC di Jalan Duta. PPV Mega yang memulakan operasinya hari ini mempunyai dewan yang luas selain lebih kondusif dan selesa. Perinciannya bersama Azizi Harun. MITEC yang berkeluasan 51,000 meter persegi diwujudkan bagi menggantikan dua PPV di Lembah Kelang iaitu PPV Pusat Komuniti Manjalara dan Stadium Titiwangsa yang hanya mampu menampung kapasiti 2,400 orang penerima sehari. PPV MITEC ini beroperasi dengan 250 petugas termasuk 85 dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Turut disediakan kemudahan kenderaan bagi dari kawasan letak kenderaan serta kerusi roda untuk melancarkan pergerakan. Kita akan bermula dengan 6,000 dalam minggu depan, dia bermula 7 hari bulan dan seterusnya kita akan melihat kepada kapasiti dan juga kepada bekalan vaksin yang kita akan terima. Mereka tak perlu risau lambat, tak perlu risau tak ada tempat. Actually, setiap yang telah di-blast, yang telah diberikan nama di dalam sistem dan ataupun yang telah dihubungi oleh pihak kami untuk datang sebagai penerima vaksin, vaksin itu memang ada. Dari pintu masuk, penerima vaksin yang telah diberi tarikh dan masa temu janji akan membuat pendaftaran, seterusnya disaring tahap kesihatan sebelum diberi suntikan menerusi 28 stesen vaksinasi. Penerima kemudiannya akan diletakkan di kawasan pemerhatian yang selesa bagi tempoh antara 15 ke 20 minit sebelum dibenarkan pulang. Tapi saya tengok diorang punya urusan alhamdulillah lah, macam senang jugalah sebenarnya. Maksudnya dia dah ada laluan untuk appointment pukul berapa, and then masuk number pun clear, kita boleh tunggu. Ada apa masalah? Alhamdulillah. Rasa pun tak ada rasa pening, tak ada rasa apa-apa semualah. Itulah, kita janganlah percaya sangat cakap orang kan. Kita cuba, kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita. Untuk kesihatan kita juga kan. Pusat Pameran dan juga Dagangan Antarabangsa Malaysia atau MITEC ini sungguh luas, mampu untuk menampung bilangan penerima vaksin dalam satu-satu masa. Namun, bagi anda yang telah menerima temu janji di sini, pastikan anda patuh dengan arahan temu janji tersebut. Tiba 15 minit lebih awal daripada waktu yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kesesakan. Dan yang lain, jangan lupa untuk terus mendaftar di MySejahtera bagi penerimaan vaksin. Azizi Harun, Berita RTM. Ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Masih bersama Berita Perdana. Tempoh 2 minggu pelaksanaan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown menjadi penentu untuk melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Tanggungjawab bukan lagi semata-mata digalas petugas barisan hadapan penguat kuasa, namun memerlukan kerjasama penuh rakyat dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Dengan wujudnya SOP baru bersesuaian pelaksanaan total lockdown, ramai memberi reaksi positif kerana bimbang dengan situasi semasa COVID-19. Rakyat seharusnya sudah tahu dan sudah biasa amalkan SOP yang telah diajar. So tak perlulah kita keluar panic buying, tak perlulah kita balik ke kampung sebab kita takut dengan kesan full lockdown ini. Jadi jika setiap pihak berjaya melakukan peranan mereka dengan baik, maka insya-Allah tak lama lagi kita semua boleh
sambung balik hidup kita seperti biasa. Berdasarkan PKP1 yang telah memberikan sifar kes, membuktikan bahawa SOP baharu yang lebih kurang sama akan dapat membantu menurunkan keluk penularan COVID-19. Dengan SOP baharu, diharapkan ia mampu mengurangkan sumbangan kluster dari sektor-sektor utama seperti sektor ekonomi. 17 essential services dibenarkan untuk beroperasi untuk menjamin kelangsungan kehidupan rakyat dan juga dalam usaha mencari titik keseimbangan antara sektor ekonomi dan juga sektor kesihatan. Bukan itu sahaja, kerajaan juga menyarankan supaya bekerja dari rumah untuk mengurangkan keserakan di pejabat, penggunaan pengangkutan awam dan juga di tempat awam. Orang ramai seharusnya lebih bersedia dari segi mental dan fizikal berbanding PKP 1.0 selain perlu mengambil iktibar daripada situasi yang berlaku. AKUI terkesan dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat, namun peniaga-peniaga terlibat akur bagi memastikan negara dapat mendepani cabaran jangkitan COVID-19. Golongan ini juga merayu semua pihak untuk sama-sama mematuhi SOP supaya aktiviti ekonomi kembali normal. Perinciannya bersama Syazwani Samsu. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh Fasa 1 yang akan bermula esok sehinggalah 14 Jun, hanya 17 sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Namun, bagaimana pula sektor perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi? Ini pandangan mereka. Kalau boleh jangan sampai lama-lama lah kan, sebab kita pun niaga ni memang slow betul habis. Memang jauh slow daripada apa dikatakan dalam 100% tu tinggal 30% lah katakan kita keluar jauh aja. Beza dengan kita niaga sekarang ni. Kalau boleh betul-betul lah buat kali ni. Letih lah dah setahun macam ni. Bagi merancangkan penjualan stok barangan sepanjang sekatan pergerakan penuh Fasa 1, majoriti peniaga terlibat memanfaatkan platform dalam talian bagi urusan jual beli. Kemungkinan kalau untuk masa lockdown ni kami beroperasi untuk online saja. Kami akan datang kerja macam biasa. Mungkin dalam kedai kami beroperasi untuk online lah. Maksudnya kira macam Shopee, kami packing-packing. Sebab kalau nak ikutkan memang kami tak terima customer walk in. Kami lebihkan kepada online sajalah. Kak prepare untuk online lah sebenarnya. Tapi memang kedai tak boleh buka kan. Tapi kita buat online. Jadi kalau macam ada order, kita datang pack je lah. Pengunjung yang ditemui pula berpendapat rakyat seharusnya bersedia menghadapi situasi ini dan perlu menggalas tanggungjawab dalam mematuhi SOP sekatan pergerakan penuh Fasa 1 ini. Sebenarnya bagi saya untuk lockdown kali ini dia sama macam yang kali pertama sebab banyak sektor yang tutup. Tapi dari segi sektor-sektor keperluan ni tak tutup. Jadi saya rasa tak perlu kita nak buat panic buying apa semua. Jangan degil lah kepada yang tak boleh keluar tu, tak boleh keluar lah. Yang boleh keluar, keluar lah. Maksudnya yang penting je keluar. Tidak dinafikan ramai peniaga yang masih terkesan susulan pelaksanaan PKP 1.0 tahun lalu. Oleh itu, pengorbanan kali ini perlu dihargai dengan kerjasama semua masyarakat bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 negara. Syazwani Samsu, Berita RTM. Susulan pelaksanaan total lockdown bermula esok, Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkan jumlah sekatan jalan raya SJR di seluruh negara akan ditambah. Sebanyak 800 SJR digerakkan menggunakan dua pendekatan iaitu SJR tetap dan SJR secara bergerak. Jelasnya pemeriksaan SJR pada kali ini akan dilakukan dengan lebih ketat dan teliti. Justru kita tidak nafikan akan berlaku kesesakan di SJR dan juga di lokasi-lokasi tertentu. Ini tidak dapat dielakkan. Justru orang ramai jika mereka tidak ada keperluan mendesak untuk bergerak, seboleh-bolehnya tangguhkanlah pergerakan tersebut. Bagi peluang kepada mereka yang perlu bergerak atas sebab
perkhidmatan perlu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan pastikan bahawa mereka mengatur masa pergerakan masing-masing dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas Sekatan Jalan Raya semasa pemeriksaan dilaksanakan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas tentang penguatkuasaan SOP PKP 3.0 di Ibu Negara. Fokus akan diberikan di kawasan luar bandar yang masih lagi mencatatkan pematuhan SOP yang rendah. Kebenaran operasi sektor ekonomi cegah kegagalan rantaian bekalan. Paparannya seketika nanti, teruskan setia bersama kami. Keputusan kerajaan membenarkan pembukaan berterusan beberapa sektor ekonomi amat penting bagi mencegah kegagalan rantaian bekalan. Ini khususnya produk dan perkhidmatan perlu seperti makanan dan minuman selain penjagaan kesihatan dan perubatan demi menjamin kesejahteraan rakyat. Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan media memaklumkan meskipun ada keperluan mengawal COVID-19 dengan cekap, gangguan terhadap rantaian nilai sektor pembuatan juga perlu dicegah. Mengambil contoh sektor elektrik dan elektronik, ribuan komponen dihasilkan sektor itu membolehkan operasi berterusan infrastruktur kritikal di seluruh dunia. Malaysia juga merupakan pemain utama dalam rantaian nilai global sektor itu dengan menyumbang 40% kepada ekspor tahunan negara dan kira-kira 7% perdagangan semikonduktor global. Justru sebarang penutupan walaupun bagi tempoh jangka pendek bukan sahaja menjejaskan bekalan keperluan industri di negara ini malah di seluruh dunia. Ini akan turut memberikan kesan jangka panjang terhadap perdagangan dan pelaburan termasuk menjejaskan daya saing Malaysia dalam rantaian nilai global. Kementerian itu turut menekankan bahawa pendekatan menyeluruh sebagai sebuah negara penting dalam usaha mengatasi wabak. Majikan perlu diberikan sokongan bagi memastikan daya tahan dan kelangsungan perniagaan sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh. Ini termasuk menyediakan skim bantuan bagi menjamin aliran tunai dan mengekalkan pekerjaan. Menurut penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik, bantuan moratorium otomatik wajar dilaksana semula dengan pemansuhan kadar faedah selama 6 bulan. Selain itu, beliau turut mencadangkan penangguhan kutipan cukai korporat atau individu secara automatik. Tindakan kepada yang tak bayar untuk tempoh 3 bulan dan tiada penalti dikenakan ke atas pembayar cukai sama ada individu ataupun korporat sama ada yang dalam proses penstrukturan bayaran cukai. Jadi kebanyakan cukai ini ditafsirkan kepada tahun-tahun yang terdahulu. Bercakap menerusi rakaman video, jelas beliau program subsidi upah juga harus diperluas mengikut kadar gaji pekerja. 6.5 juta ringgit dana program inovasi sosial Malaysia MySI 2021 ditawarkan kepada pembangun aplikasi sebagai usaha mengetengahkan teknologi inovatif dalam menangani isu komuniti setempat. Ini juga antara inisiatif melonjakkan ekonomi negara dari pengguna teknologi kepada pengeluar teknologi. MySI yang diperkenal sejak 2015 telah membantu golongan B40 dengan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan menerusi teknologi tempatan. Tahun ini objektif tersebut diperluas untuk membantu kumpulan terkesan akibat COVID-19.
Pelaksanaan program MySI dari tahun 2015 sehingga 2020 dengan dana sebanyak 48 juta ringgit Malaysia telah membangunkan sebanyak 234 projek aplikasi teknologi tempatan berinovatif yang dilaksanakan di seluruh Malaysia. Lebih kurang 100,000 penerima manfaat telah dibantu secara langsung dan tidak langsung dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan baru serta memelihara alam sekitar. Berucap pada Majlis Pelancaran Dana MySI secara maya. Jelas beliau lagi, bidang utama yang difokuskan di bawah dana tersebut termasuk tenaga, bandar pintar, pengangkutan dan perkhidmatan keuangan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan menutup sementara operasinya di seluruh negara berkuat kuasa esok sehingga sekatan pergerakan penuh fasa pertama berakhir. Sepanjang tempoh ini, semua perkhidmatan fizikal tidak akan beroperasi termasuk pemfailan ekspres, pos berdaftar, perkhidmatan kios layan diri dan pusat panggilan SSM. Bagi memastikan semua transaksi berkaitan entiti perniagaan tidak terganggu, perkhidmatan dalam talian SSM akan beroperasi seperti biasa. Pelanggan SSM boleh memanfaatkan perkhidmatan dalam talian seperti portal EasyBiz, e-info dan MyData. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh dikemukakan melalui email ke enquiry@ssm.com.my. Semua operasi kaunter perkhidmatan tabung haji TH di seluruh negara ditutup sementara bermula esok kecuali bagi urusan janji temu melibatkan perkara kritikal. TH dalam satu kenyataan media memaklumkan ia sejajar dengan pengumuman kerajaan bagi melaksanakan sekatan pergerakan penuh. Antara yang dibenarkan, pindahan simpanan telegrafik melebihi had harian di saluran dalam talian, pembatalan haji, tuntutan pusaka dan hibah amanah yang mendesak. Para pendeposit dan orang ramai perlu memohon janji temu terlebih dahulu dengan melayari laman sesawang TH sebelum hadir ke cawangan terlibat untuk sebarang urusan kritikal. Bagi janji temu yang dilakukan sebelum tarikh 31 Mei terbatal secara automatik dan perlu dibuat semula bagi urusan kritikal sahaja. Pengarah Eksekutif Operasi TH Mustaqim Muhammad turut menyarankan para pendeposit untuk melakukan transaksi dalam talian yang disediakan menerusi aplikasi Tijari. Sebarang maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian khidmat pelanggan TH seperti yang tertera. Gawai Kitai Datai Baru harap terus mujur dalam pengawak di kerja. Terima kasih bagi petara, laba udah beri rezeki, serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemajai PKP Gawai, anang bergelumuk berbalamayu, anda tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajiah ke Kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang Kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai Kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Cerita kejayaan Malaysia pada kejohanan badminton terbuka Austria menjadi tumpuan malam ini. Ya, untuk laporan sukan bersama Azam Husin, silakan. Azam. Semangat tidak menyerah kalah, kunci kejayaan. Quartararo ungguli MotoGP Italy.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi sukan malam ini anda bersama saya Azamuddin Hussein. Kejayaan merangkul kejuaraan di Terbuka Austria 2021 mempunyai keistimewaan yang tersendiri buat gandingan Wan Muhammad Arif Shahrudin, Wan Muhammad Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri. Buat Wan Muhammad Arif, kejayaan berkenaan merupakan hadiah kelahiran paling bermakna buat dirinya yang bakal berumur 19 tahun pada 6 Jun depan. Saya sangat berterima kasih kepada partner saya kerana kemenangan ini amat bermakna bagi saya kerana ini merupakan hadiah hari kelahiran saya yang ke-19 tahun. Ini ibarat titik permulaan bagi kami untuk next turnamen dan saya harap dapat improvekan lagi lah untuk masa yang akan datang. Dua-dua pemain remaja ini juga pernah melakar sejarah selepas menjuarai Terbuka Junior Jerman tahun lalu. Pasangan beregu campuran badminton negara Chong Hun Jian, Toh Yi Wei mengakui semangat tidak menyerah kalah adalah kunci kejayaan mereka menjuarai kejohanan badminton Terbuka Austria. Mereka mengakui perlu melakar beberapa kebangkitan sebelum berjaya menundukkan pasangan dari Perancis yang juga pilihan pertama kejohanan William Vega Sharon Bewa. First match kita ada sikit lose focus, so mistake agak banyak. Second match kita support each other lah, dan kita never give up, fight until last point lah. Kita tak fikir banyak sangat, saya bagi tahu Hong Jian kalah menang kita sekali. So kita sudah fight all out dalam court, so saya. Namun pasangan berkenaan enggan terbawa-bawa dengan kemenangan berkenaan, sebaliknya mahu fokus kepada kejohanan seterusnya. Kejayaan dilakar beregu campuran muda negara Chong Hun Jian, Toh Yi Wei pada kejohanan badminton Terbuka Austria 2021 turut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Beliau memberikan ucapan tahniah menerusi laman sosialnya kepada Hun Jian, Yi Wei begitu juga kepada Wan Arif Wan Junaidi, Muhammad Haikal Nazri yang mengungguli acara beregu lelaki pada kejohanan sama. Dalam masa sama, Datuk Seri Rizal Marikan turut mengucapkan syabas kepada pasangan beregu wanita negara Anna Cheong Yap Cheng Wen yang menamatkan saingan di tempat kedua. Ini pula perkembangan skuad Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho percaya 3 pemain naturalisasi pasukan kebangsaan mampu memberikan impak pada aksi kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Menurut Cheng Ho, kesemua pemain itu perlu diberikan masa sebelum dapat melihat hasilnya di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Jelas Cheng Ho, situasi menjadi lebih mudah buat pemain Johor Darul Takzim JDT yang juga pemain naturalisasi pertama negara Muhammadu Sumareh berikutan pernah bersama skuad kebangsaan sejak September 2019. Namun, beliau berkata bukan mudah buat 2 pemain naturalisasi baharu negara, Liridon Krasniki yang beraksi di Liga Profesional Australia bersama Newcastle Jets dan penyerang baharu JDT Guillermo Di Paula yang pertama kali menyertai skuad kebangsaan untuk menemui keserasian bersama pemain lain. Skuad Harimau Malaya akan memulakan baki saingan kumpulan G pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 bertemu UAE pada Khamis sebelum menentang Vietnam dan Thailand masing-masing pada 11 dan 15 Jun. Semalam, legenda bola sepak kebangsaan Datuk Santokh Singh meluahkan rasa kecewa dengan prestasi dipamerkan barisan pemain naturalisasi negara dalam 2 aksi persahabatan antarabangsa baru-baru ini yang menyaksikan keputusan tidak memihak pada skuad Harimau Malaya. Malaysia tewas 1-4 kepada Kuwait dalam aksi pemanas badan di Dubai minggu lalu sebelum tunduk 0-2 kepada Bahrain dalam aksi persahabatan di Stadium Nasional Bahrain Rifaq Sabtu lalu.
Kesemua pasukan Liga Malaysia Liga M telah mendapat kebenaran daripada kerajaan untuk meneruskan latihan secara camp-based training sepanjang tempoh 14 hari sekatan pergerakan penuh mulai esok. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan dalam satu kenyataan memaklumkan camp-based training itu bagaimanapun perlu mematuhi SOP yang ketat. Menurutnya, hanya latihan pasukan berpusat sahaja dibenarkan, manakala lain-lain aktiviti seperti perlawanan persahabatan atau apa-apa aktiviti merentas daerah atau negeri tidak dibenarkan sama sekali sehingga diputuskan berlainan kelak. Semua pasukan juga diminta memberi kerjasama mematuhi SOP di kuat-kuasakan serta kepada agensi kerajaan dan Komisioner Perlawanan di Lantik MFL yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan SOP di peringkat pasukan. Datuk Abdul Ghani percaya kelonggaran itu turut memberi kelegaan buat pasukan dalam membuat persiapan sebelum Liga M kembali bersambung Julai ini berikutan pelibatan Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman FC dan Terengganu FC dalam kempen Liga Juara-Juara Asia, SCL dan Piala AFC. Pemakluman terkini berhubung PKP akan dimaklumkan dari semasa ke semasa kepada semua pasukan selaras dengan arahan kerajaan. Setakat hari ini, 4 pasukan Liga Super iaitu Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman FC, Terengganu FC dan UiTM FC serta Terengganu FC 2 dan PDRM FC daripada Liga Premier sudah mendapat kelulusan MFL untuk mengadakan latihan camp-based training. Saudara, kemelut gaji yang dihadapi pasukan sebelum ini menyaksikan 6 pemain utama angkat kaki dan kini Perak FC diberi nafas baharu dengan pengambilan beberapa pemain selepas jendela perpindahan kedua ditutup hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Datuk Muhammad Yazan Muhammad berkata, langkah tersebut bagi memastikan pasukan terus kekal bersaing dalam Liga Super musim hadapan. Jelas beliau, pemilihan pemain yang kebanyakannya terdiri daripada pemain muda dibuat sendiri oleh jurulatih Chong Yifat mengikut kesesuaian dan kebolehan mereka. Kita pun tak tahu bulan 8 ke boleh jalan ke tidak, kita pun tak tahu. Takut macam tahun lepas juga. Kan, siapa yang jadi mendahului Liga, dia lah champion, terus buat Piala Malaysia. Kita pun tak tahu macam mana dalam keadaan COVID dan sebagainya. Tapi Perak dah buat satu transformasi perubahan dari segi player. Bukan kita nak ngalam, tapi mereka dah bertukar angin, biarkan. Dan kita ambil player baru dan juga beberapa impact baru untuk kita ketengahkan. Datuk Muhammad Yazan turut menyangkal dakwaan bahawa pengambilan pemain yang kebanyakannya terdiri daripada bekas ketua pasukan sebagai pembelian panik. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Dalam memberikan nafas baru kepada usahawan sukan, pihak Tekun Nasional komited untuk terus membantu mereka yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 melalui skim pembiayaan industri sukan. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Tekun Nasional, Yasir Salam berkata, semua usahawan yang ingin mendapatkan pembiayaan, pihak Tekun meletakkan syarat permohonan yang mudah. Kita memerlukan hanya 3 dokumen daripada pengusaha sukan. Yang pertama, salinan kad pengenalan. Kedua, lesen SSN. Dan yang ketiga, penyata kewangan. Yang mana kami juga mengambil kira penyata kewangan yang terdahulu. Maknanya sebelum berlakunya pandemik ini, kami akan mengambil kira disebabkan industri sukan terjejas. Disebabkan oleh PKP yang telah diperketatkan oleh pihak kerajaan. Tambah beliau lagi, keperluan pembiayaan kepada industri sukan juga diberikan kelonggaran di mana ianya boleh digunakan sebagai modal pusingan, kos pengurusan seperti membayar gaji dan sewa selain diberikan tempoh penangguhan bayaran balik selama 3 bulan. Usahawan sukan yang telah sedia ada di bawah skim tersebut tidak terkecuali untuk memohon. Beliau menasihatkan usahawan harus peka dan sentiasa bergerak pantas dalam rangka strategi yang berbeza untuk terus kekal dalam kebiasaan baharu dengan mengguna pakai digitalisasi operasi perniagaan yang lebih sistematik.
Kejayaan Hafiz Syahrin Abdullah pada Grand Prix GP Itali dalam kategori Moto2 membuktikan dia kini semakin serasi dengan jentera baharu NTS. Pada aksi tersebut, Hafiz Syahrin menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-9 dengan catatan 39 minit 52.516 saat sekaligus meraih 8 mata untuk menghuni kedudukan ke-21 kejuaraan dunia. Pelumba NTS RW Racing GP itu bermula di petak ke-20 namun berjaya memintas sehingga di kedudukan ke-9. Itu juga adalah pencapaian terbaik Hafiz Syahrin pada musim ini selepas dilaporkan bergelut bagi menyesuaikan diri dengan jentera sebelum ini. Banyak kali di laluan lurus rider lain memotong saya, Garzo dan Cameron. So saya cuba fight di braking and di corner, saya cuba pintas, and di last lap tu saya cuba dapatkan gap, tapi di laluan lurus agak sukar kerana motor saya masih kekurangan aerodinamik ataupun speed yang sangat baik. Dalam masa sama, Hafiz Syahrin turut mengucapkan terima kasih kepada semua peminat sukan pemotoran tanah air yang sentiasa menyokong beliau selama ini. Dalam saingan Moto3, dua pelumba Petronas SRT, Darren Binder dan John McPhee turut mencuri tumpuan dalam aksi Grand Prix Itali. Darren Binder mengakhiri perlumbaan di tangga ke-5 sementara John McPhee melintasi barisan ke-9 tetapi naik ke tangga ke-7 berikutan penalti untuk pelumba lain. Binder kini melangkah ke tangga ke-6 dalam kejuaraan dunia sementara John ke tempat ke-15. Perlumbaan dikuasai Dennis Foggia daripada pasukan Lippert Racing Honda manakala pelumba Sepanyol Jaume Masia dan Gabriel Rodrigo dari Argentina masing-masing melengkapkan podium di kedudukan kedua dan ketiga. Saingan seterusnya dijadual berlangsung menerusi Grand Prix Catalan Sepanyol pada 4 hingga 6 Jun. Nampaknya setakat itu sahaja edisi Sukan 31 Mei. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Kita ambil suhu kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, terdapat ribut Tropika Choi Wan yang kini sedang berada di tenggara Cebu, Filipina dan sedang bergerak menuju ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km sejam. Namun demikian, keadaan ini tidak memberi kesan signifikan kepada rantau negara. Angin masih lagi bertiup dengan agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Namun demikian, di kawasan perairan Phuket, angin masih lagi bertiup dengan agak kencang iaitu sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan perairan Phuket sehingga ke hari esok iaitu 1 Jun 2021. Dan di sepanjang tempoh amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti bubuk kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, berdasarkan paparan imej kamera terkini, dapat kita perhatikan hujan kini masih lagi berlaku melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi laluan kawasan, tiada hujan yang dicerap pada malam ini. Bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini hanya berlaku melibatkan daerah Sandakan di negeri Sabah dan juga bahagian Limbang serta Kapit di negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 ke 2 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau terus ke laman sesawan kami di www.met.gov.my. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum.
kasih atas kesetiaan anda. Kebajikan lebih 25,000 pegawai masjid di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terbela apabila mereka kini dilindungi menerusi Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata hampir 6 juta ringgit diperuntuk untuk membiayai caruman kepada lebih 22,000 imam, bilal, siak, noja dan marbut serta lebih 3,000 guru takmir bagi tahun ini. Beliau menyifatkan inisiatif tersebut sebagai usaha kerajaan mengiktiraf peranan dan sumbangan mereka dalam situasi COVID-19 ini, seterusnya sebagai komitmen kerajaan melindungi pekerja terlibat. Pihak JAKIM dengan kerjasama Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri JAINS dan MAINS dan Perkeso telah mengumpul dan mendaftarkan para imam, bilal, siak, noja, marbuk, guru takmir seramai 25,634 orang bermula 18 Mac 2021. MAINS memberi kerjasama untuk memaklumkan perkara ini kepada pihak yang terlibat dengan skim ini dan sekiranya terdapat kes yang melibatkan penerima faedah seperti berlaku kemalangan atau kematian, supaya segera memaklumkan kepada mana-mana pejabat Perkeso dan JAKIM untuk diambil tindakan sewajarnya. Beliau berucap demikian selepas melancarkan secara maya SKSPS Perkeso bagi kumpulan berkenaan bagi tahun ini. Manakala bagi penerima manfaat, mereka bersyukur kerana kebajikan mereka terbela dan mendapat perhatian. Datangi orang ambil tahu tentang diri saya dan keluarga saya. Saya sangat berterima kasih dekat sini. Bahawanya dia ada buat Perkeso, saya tak tahu di caruman udah JAKIM dekat dia, saya langsung tak tahu. Setelah dia pergi, baru saya dapat kata-kata ini amat memanjatkan saya. Saya ingat dia seorang penerokok sahaja. Saya ingat dia imam tu bukan bekerja, rupanya seorang imam ni adalah dia bekerja, dia bertugas. Golongan perokok yang dijangkiti COVID-19 berisiko mendapat komplikasi 2 kali ganda lebih teruk daripada bukan perokok. Sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kementerian Kesihatan menyeru perokok menghentikan tabiat berkenaan. Ikuti laporan khas disediakan wartawan Firdaus Mokhtar. Sebelum penurunan pandemik, tabiat merokok sudah terbukti mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Keadaan lebih buruk boleh terjadi sekiranya mereka dijangkiti COVID-19. Di Malaysia juga baru-baru ni Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan 1 telah pun mengumumkan kajian dapatan yang ada di Malaysia di mana orang yang merokok jika dijangkiti COVID-19 akan berisiko hampir 2 kali ganda untuk mendapat komplikasi paru-paru, kegagalan buah pinggang dan kegagalan hati. Statistik Kementerian Kesihatan mendapati jumlah kematian disebabkan COVID-19 dalam kalangan perokok adalah lebih tinggi berbanding bukan perokok. Kajian ini juga menunjukkan dia adalah selari dengan apa yang dinyatakan oleh WHO dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan di luar negara. Jadi walaupun jangka kajiannya tu kita buat 5,889 kes dan daripada bulan Februari hingga Mei, tapi ini adalah angka yang agak besar yang boleh menunjukkan bagaimana hubung kait apabila seseorang tu dijangkiti COVID-19 tapi dia juga adalah perokok tegar. Kebimbangan sama turut disuarakan orang ramai. Jadi isap rokok ni memang bahaya tau. Untuk macam budak-budak macam kita pun memang, saya memang tak boleh. Kalau isap rokok memang saya lari. Asap rokok tu memang membahayakan kesihatan kita juga. Untuk paru-paru, macam jantung lah. Yang mana merokok, sila berhentilah. Nasihat saya sebab sekarang ni musim COVID membahayakan kesihatan kita juga dan seluruh rakyat Malaysia. Jangan merokok lah, kurangkan berokok. Memang semua benda membahayakan kesihatan, tapi orang yang dah merokok tu stoplah merokok ataupun jangan bagi impak kepada orang sekeliling.
Bagi membuang tabiat itu, perokok digalakkan menyertai program jomquit.com menerusi aplikasi MySejahtera. Setakat ini, ia telah disertai hampir 30,000 perokok seluruh negara. Ingat, merokok membahayakan nyawa anda, risiko 2 kali ganda jika dijangkiti COVID-19. Sedar atau tidak, andalah penentu nyawa anda. Firdaus Mokhtar, Berita RTM. Hanya 12 orang terdiri daripada pegawai masjid dan surau jawatankuasa Qaryah sahaja dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid dan surau di Perak berkuat kuasa solat subuh esok. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini dalam satu kenyataan memaklumkan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah menzahirkan titah perkenan penguatkuasaan berkenaan dalam tempoh sekatan pergerakan penuh. Bagi solat jenazah, tempat mengadakan solat bagi jenazah yang meninggal dunia di hospital hendaklah berpandukan nasihat pihak hospital atau pegawai kesihatan. Semua program pengimarahan masjid dan surau ditangguhkan selain aktiviti pengurusan masjid dan surau dilaksana secara maya. Sultan Perak menzahirkan ingatan agar rakyat memahami tahap keseriusan penularan wabak dan turut mengambil tanggungjawab membantu usaha memutuskan rantaian jangkitan. Salah seorang videografer di TikTok telah menarik perhatian jutaan penonton dengan cara uniknya merakamkan pemandangan indah. Caranya, pemuda itu telah meletakkan telefon pintar dalam keadaan kamera menghala ke atas di atas selipar yang bertindak sebagai sampan sebelum menghanyutkannya di laluan air yang dikelilingi pokok keladi. Hasilnya, rakaman menakjubkan pemandangan langit biru dan dedaun hijau seakan penonton sedang berlayar di sungai dalam dunia Alice in Wonderland. Video tutorial itu telah mendapat lebih 52 juta tontonan dengan 6.3 juta tanda suka di laman tersebut. Satu senaman pelik di China kini tular di media sosial. Senaman buaian leher memerlukan seseorang individu menggantungkan leher pada set tali dan kemudian mengangkat bahagian bawah badan dengan membuaikan diri. Menariknya, individu yang telah mencuba rutin tersebut menyatakan bahawa aktiviti itu telah menyembuhkan sakit leher mereka. Berita tular ini mendapat perhatian pengguna media sosial yang lain. Rata-rata melemparkan komen ingin mencuba senaman unik berkenaan. Sebahagian penonton video yang dikongsikan menerusi akaun TikTok A Cute Donkey telah tersalah sangka apabila menyangkakan seorang lelaki sedang memotong kaki manusia. Namun hakikatnya lelaki itu sedang memotong kuku keldai yang panjang. Video itu telah tular dan mendapat lebih 4.4 juta tanda suka setakat ini. Paparan unik hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 31 Mei. Ikuti perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.